Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini kita akan belajar mengenai bidang fiqh. Anak-anak boleh lihat pelajaran ke-14, di mana pelajaran 14 dalam bidang fiqh bertajuk solat berjamaah pengikat hati. Jadi anak-anak pelajar boleh lihat di muka surat 90 hingga 96, ya. 90 hingga 96. Solat berjamaah ni, anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala semua, dianya mempunyai beberapa perkara penting. Yang pertama, tentang istilah dia, apa maknanya. Jadi solat berjamaah tu, segi bahasa apa benda, istilah apa benda, hukum apa hukumnya. Segi bahasa, artinya berkumpul. Kita berkumpul di satu tempat. Itu segi bahasa. Itu nama berjamaah. Di mana-mana pun kita berjamaah, artinya kita berkumpul di satu-satu tempat. Segi istilah pula ialah dia mesti ada sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita solat, kurang-kurangnya ada seorang imam dan seorang makmum. Kalau seorang imam lebih makmum pun termasuk juga. Sekurang-kurangnya seorang imam, seorang makmum. Kalau seorang imam, makmum 50 pun boleh. Seorang imam, 2 makmum pun boleh. Dan seterusnya lah. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua, kita lihat mengenai hukum dia. Kalau ditanya solat berjamaah ni apa hukum dia, anak-anak? Hukumnya, kalau untuk individu, sunat muakkad. Sunat muakkad. Erti sunat muakkad ni ialah sunat yang dituntut oleh agama Islam. Adapun kalau masyarakat ataupun penduduk ataupun komuniti satu-satu tempat, kalau menunaikan solat berjamaah ni, hukumnya adalah fardu. Fardu apa, anak-anak? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi, hukum solat berjamaah ni ada 2. Ustaz ingatkan balik anak-anak semua. Yang pertama, kalau seorang-seorang ni ataupun individu, sunat muakkad. Sunat apa? Sunat muakkad. Kita dituntut oleh agama kita. Maksudnya Allah akan memberi pahala. Seterusnya, cuba anak-anak lihat, anak-anak lihat buku teks tu mengenai dalil solat berjamaah. Kenapa kita dituntut solat berjamaah ni? Jawapannya ada 2. Solat berjamaah ni, yang pertama, dalilnya melalui Al-Quran. Dan yang kedua, dalilnya mestilah melalui Al-Hadis. Al-Quran datang daripada Allah. Al-Hadis adalah sama ada percakapan, perbuatan, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, dalil solat berjamaah. Dalam Al-Quran, anak-anak boleh lihat dan anak-anak pernah dengar daripada ceramah, daripada tazkirah,
program-program dalam TV dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah yang selalu dibaca, iaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya anak-anak, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Seorang ulama dalam tafsirnya, ulama dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahawa rukuk itu adalah maksud berjamaah. Faham ya anak-anak? Okey, jelas. Yang kedua, dalil yang kedua melalui hadis sallallahu alaihi wasallam berbunyi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis ini membawa maksud salat secara berjamaah adalah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 darjat. Maknanya 27 kali ganda daripada solat secara bersendirian. Oleh itu anak-anak, Ustaz pesan pada diri Ustaz sendiri dan juga anak-anak semua, marilah kita sedar bahawa solat berjamaah ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Kerana solat berjamaah ini digandakan pahala kita sebanyak berapa anak-anak tadi? Sebanyak 27 darjat ataupun 27 kali ganda. Ini hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Ustaz rasa anak-anak senang nak faham. Lepas ni anak-anak boleh bertanya, Ustaz, saya tak faham lah kenapa solat berjamaah ni. Kenapa imamnya mesti lelaki? Kalau makmum lelaki mesti imam lelaki. Kalau makmum perempuan, imam boleh lelaki. Tapi kalau imam perempuan, hanya untuk makmum perempuan sahaja. Itu sebenarnya kita dah pergi jauh sedikit mengenai syarat-syarat menjadi imam. Jadi anak-anak lihat dalam buku tu ada, dan anak-anak pun dah faham, ada pengalaman sendiri. Syarat-syarat jadi imam. Dia mesti, syarat ni mesti. Kalau tak ada, tak termasuk dalam syarat-syarat ni, tak boleh jadi imam. Yang pertama, syarat nak jadi imam ni, nak tentukan sah tak sah sembahyang kita ni. Boleh imam tu boleh baca Al-Fatihah dengan betul. Maknanya kalau disebut waladdallin, menepati hukum tajwid. Sebab Fatihah salah satu daripada rukun qauli, rukun bacaan dalam solat kita. Yang pertama tadi Ustaz ulang balik, syarat menjadi imam yang pertama adalah boleh baca Fatihah dengan betul. Adapun yang kedua, imam tu mesti seorang dia imam lelaki bagi semua makmum. Kalau makmum ramai-ramai mana pun, mesti imam lelaki. Ada imam, ada makmum perempuan, ada makmum lelaki. Jadi imam
mesti lelaki bagi semua makmum. Yang kedua, kiranya makmum perempuan, imam perempuan, kiranya imam perempuan mesti hanya untuk makmum perempuan sahaja. Dia tak boleh imam perempuan, makmum kat belakang lelaki, tak boleh. Jelas Yang ketiga ialah makmum yakin sahnya solat imam tu. Makmum kena yakin sahnya solat imam tu. Untuk menjadikan sahnya solat mesti menepati syarat-syarat menjadi imam. Ustaz ringkaskan daripada tadi ada 3 perkara penting syarat menjadi imam. Fatihah imam tu betul. Imam lelaki bagi semua makmum lelaki, imam perempuan hanya untuk makmum perempuan. Dan yang ketiga, makmum yakin sahnya solat imam. Kalau makmum tak yakin sahnya solat imam, dia wajib mufarakah, berpisah daripada imam. Solat sendirilah sampai salam, sampai habis. Seterusnya, anak-anak kalau ada apa-apa soalan anak-anak dengar betul-betul, sebab ini merupakan perkara penting dalam hidup kita. Solat ini merupakan tiang agama. Macam mana anak-anak? Kalau Ustaz nak tanya, siapa yang lebih afdal, yang lebih baik menjadi imam ni? Ada banyak ciri keutamaan untuk menjadi imam ni. Yang pertama, cuba teka, siapa? Mesti seorang pemimpin. Kalau ramai-ramai orang ada, ada kalangan mereka tu, jemaah tu, pemimpin. Pemimpin yang macam mana yang boleh jadi imam? Bagi peluang dia untuk menjadi imam, pemimpin. Yang kedua, yang utama lagi jadi imam ialah imam mesti dilantik oleh pemerintah. Sebab kita wajib taat kepada pemerintah. Imam ni dilantik oleh pemerintah. Betul lah kat negara kita ni, betul lah. Dipilih yang layak antara orang kampung kita, orang qaryah kita. Dia ni adalah dilantik oleh pemerintah. Yang ketiga, tuan rumah. Kalau di sebuah rumah, tuan rumah tu bagi peluang, biar ke depan dia jadi imam, afdal. Seterusnya, yang lebih alim dan berpengetahuan. Kalau ada orang alim, suruh dia pergi ke depan. Seterusnya, lebih fasih bacaan Al-Quran. Kalau ada antara kita ni, jemaah kita ni, ada 12-13 orang ni, ada yang fasih baca Al-Quran, hafiz, suruh dia ke depan. Seterusnya, lebih warak dan soleh. Kita tak adalah nak tolak orang yang tak berapa pandai, yang pakaiannya tak berapa jaga, tutur kata tak berapa jaga, tak berapa warak. Bagi ada orang yang lebih warak dan soleh, kita yakin dia ni seorang yang baik, suruh jadi imam. Seterusnya, lebih baik akhlak. Orang yang baik akhlak dia, menghormati orang, dan sebagainya, benda-benda yang baik-baik dia suka, perkara yang baik-baik, jiran tetangga kita ke, yang akhlak tu baik, tak suka buat dosa, dia suka berpuasa, dia suka sembahyang sunat, tutur kata dia jaga, bagi peluang untuk jadi imam. Dan seterusnya, lebih bersih badan dan kemas pakaian. Ini kena ambil kira juga. Orang tu pembersih orangnya. Bukan jenis orang comot pengotor. Lepas kerja-kerja ke kebun tu nak jadi imam, tak boleh. Bagi orang yang bersih badan dia dan kemas pakaian dia. Seterusnya, ada yang kalangan kita ni lebih merdu suara dia, biarlah, bagi dia jadi imam, afdal, lebih baik daripada orang lain. Merdu suara dia,
Bismillahirrahmanirrahim. Cantik suara dia. Jelas, merdu, seronok. Boleh menarik minat orang para jemaah untuk solat berjemaah. Seterusnya, dia ni telah berkahwin. Lain anak-anak, orang bujang, orang berkahwin ni lain sebenarnya. Orang telah berkahwin ni lebih afdal untuk kita jadikan imam. Dan yang last sekali, kita suruh orang yang lebih tua daripada kita. Kalau ada orang yang lebih tua, jangan orang tua bacaannya tu, biarlah bacaannya yang baik. Itulah ada beberapa ciri keutamaan untuk menjadi imam. Dan kalau anak-anak rasa kurang jelas, rasa tak faham, nak berkongsi cerita pada hari ini berkenaan solat berjamaah ini, sama ada berkenaan dengan maksud dia, hukum dia, dalil dia, dalil pula Quran dengan hadis. Dan kalau tak faham mengenai dengan syarat-syarat nak jadi imam, yang Ustaz sebut tadi ada 3. Dan last sekali, siapa yang lebih utama untuk menjadi imam ni? Kalau nak tanya, ada sesuatu yang terkhilaf ataupun rasa keliru, boleh tanya. InsyaAllah Ustaz bersedia untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak semua. Dan itu saja, anak-anak boleh semak buku teks balik dan boleh baca apa yang Ustaz paparkan di slide dan video. Itu saja, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.